sebahagian daripada ulama-ulama yang bertakwa lebih suka memilih untuk tidak mahu terlibat dengan pemimpin-pemimpin. Tak nak terlibat. Sebab mereka kalau terlibat nanti banyak benda nak kena ikut. Kalau benda betul tak apa. Tapi bila ada benda hak tak betul ni, nak tegur pun serba salah juga. Kan? Jadi kerana itu lebih baik menjauhkan diri. Kan? Sebab itulah ada juga kata ulama dia petik daripada mafhum hadis. Sebaik-baik umara, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik umara inda babil alim, yang datang kepada orang alim. Datang kepada orang alim untuk apa? Untuk minta nasihat. Bagaimana dia nak mentadbir. Itu sebaik-baik pemimpin. Dan seburuk-buruk orang alim inda babil malik, ialah yang suka sangat datang kepada pemimpin-pemimpin ini untuk mendapatkan dunia, lalu mengorbankan agama. Maksud mengorbankan agama ni mengikut telunjuk pemimpin sehingga mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan hukum syarak. Ini satu ujianlah kepada alim ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah ya Alim wa bika nasta'in. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Jadi alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama merafakkan syukur kepada Allah di atas segala nikmat-Nya, di atas segala kesempatan yang telah diberikan oleh Allah SWT dalam kehidupan kita di dunia yang sementara ini, yang mana kita semua harus yakin kita akan meninggalkan dunia dan kehidupan dunia sangat sementara, dan seringkali manusia merasakan kehidupan ni innamal hayatud dunya namutu wa nahya. Kami hidup, kami mati, kami mati, kami hidup. Wa ma nahnu bimab'utsin. Kami tidak dibangkitkan. Kerana merasakan tidak akan dibangkitkan, tidak akan disoal pada hari akhirat kelak, maka manusia melakukan ikut sekehendaknya, tidak memikirkan halal dan haram, langsung tidak memikirkan perkara tersebut. Tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah, mereka memikirkan halal dan haram, dan juga memikirkan bagaimana kehidupan kita setelah daripada kita meninggalkan dunia ini. Apakah yang akan berlaku kepada kita setelah kita mati? Kerana itu, orang yang benar-benar takut kepada Allah, orang yang kenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Kata ulama tasawuf, awal-awal agama adalah ma'rifatullah. Kita mengenal Allah. Maksud mengenal Allah tu apa? Maksud mengenal Allah ni, kita meyakini Allah SWT Maha Esa, Maha berkuasa, Maha melakukan sekehendaknya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang melakukan segala-galanya.
yang selain daripada Allah langsung tidak boleh buat apa-apa. Dan apa-apa sahaja hajat dan keperluan kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini saya baca satu hadis ancaman untuk mereka yang berilmu, dan hadis yang seterusnya kerisauan akhirat, penyelesaian segala masalah. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna unasan min ummati sayatafaqqahun fid din wa yaqra'una al-Qur'an yaqulun na'til umara fanusibu min dunyahum wa na'taziluhum bidinina wa la yakunu dhalik kama la yujtana minal qadati illa syauq kadzalik la yujtana min qurbihim illa qal Muhammad bin Sabbah. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya satu jemaah daripada umatku, satu kumpulan golongan daripada umatku akan mendalami ilmu agama dan mereka membaca Al-Quran, mendalami ilmu Al-Quran. Jadi hukum asal mendalami ilmu agama adalah perkara yang sangat dituntut. Dan mereka berkata, kami akan berdamping dengan pemimpin-pemimpin lalu mengambil faedah dunia daripada mereka, dan kami menghindari daripada keburukan yang ada pada mereka dengan agama yang ada pada kami. Dan ianya tidak akan berlaku sedemikian, seperti mana tidak akan dipetik daripada pohon qatat, melainkan duri, sejenis pohon yang banyak duri. Demikian juga tidak akan dapat dipetik dengan berdamping dengan mereka, melainkan maksud Imam Muhammad bin Sabbah mengatakan seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam memaksudkan keburukan. Jadi hadis ni ialah satu peringatan kepada alim ulama yang banyak berdamping dengan pemimpin-pemimpin ni supaya lebih berhati-hati dengan mereka. Kerana takut mereka bukannya nak dapatkan faedah ilmu daripada alim ulama, tetapi mereka nak menggunakan kuasa mereka supaya alim ulama mengikut telunjuk mereka, walaupun perkara tersebut adalah bertentangan dengan hukum syarak. Walaupun apa yang diperkatakan tu bertentangan dengan hukum syarak. Ini ialah hadis ni, jika kita baca, ialah satu peringatan dan satu ujian kepada orang-orang yang diberi ilmu supaya mereka lebih amanah dengan ilmu mereka. Kerana itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebahagian daripada ulama-ulama yang bertakwa lebih suka memilih untuk tidak mahu terlibat dengan pemimpin-pemimpin. Tak nak terlibat. Sebab mereka kalau terlibat nanti banyak benda nak kena ikut. Kalau benda betul tak apa. Tapi bila ada benda hak tak betul ni, nak tegur pun serba salah juga. Kan? Jadi kerana itu lebih baik menjauhkan diri. Kan?
Sebab itulah ada juga kata ulama dia petik daripada mafhum hadis, sebaik-baik umara, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik umara inda babil alim, yang datang kepada orang alim. Datang kepada orang alim tu apa? Untuk minta nasihat bagaimana dia nak mentadbir. Itu sebaik-baik pemimpin. Dan seburuk-buruk orang alim inda babil malik, ialah yang suka sangat datang kepada pemimpin-pemimpin ini untuk mendapatkan dunia, lalu mengorbankan agama. Maksud mengorbankan agama ni mengikut telunjuk pemimpin sehingga mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan hukum syarak. Ini satu ujianlah kepada alim ulama. Jadi sebelum ini, hadis-hadis yang kita banyak bacakan ialah hadis tentang fadilat alim ulama, kelebihan para ilmuwan, orang yang menuntut ilmu, yang menyebarkan ilmu, yang menyampaikan ilmu. Tapi hadis ni pula dia berbeza. Dia menjelaskan tentang amaran kepada orang yang menyalahgunakan ilmu yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi ilmu, lalu ilmu tu disalahguna. Sepatutnya ilmu tu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi disalahguna. Jadi ada perkara disebut boleh membina ulama, ada juga perkara yang boleh menghancurkan ulama. Jadi perkataan yang disebut ni, kami berdamping dengan pemimpin-pemimpin lalu mengambil faedah dunia, kami menghindari daripada keburukan yang ada pada mereka dengan agama kami. Tetapi kalaulah kita berdamping mereka untuk kita melakukan usaha dakwah, bukan atas dasar untuk harta, bukan, tetapi untuk bawa pemimpin-pemimpin ini supaya mereka lebih dekat dengan Allah SWT, lebih dekat dengan agama, dan mereka menggunakan harta untuk agama, itu tidak mengapa. Tetapi jika rasa tak mampu untuk menjaga niat, maka lebih baik menghindarinya. Sebab itulah di kalangan ulama dahulu ada syair-syair seperti mana yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Inna lillahi ibadan futana, bagi Allah SWT memiliki hamba-hamba yang bijaksana. Talaqud dunya, mereka meninggalkan dunia kerana wa kharful fitana, kerana takut akan ujian dan fitnah dunia. Nazaru fiha falamma alimu, dan mereka telah melihat keadaan dunia ini sehinggalah mereka telah yakin annaha laysat lihayyin watana, bahwasanya dunia ni bukan tempat yang sesuai untuk tinggal. Ja'aluha lujjah, mereka telah menjadikan dunia ni sebagai apa? Sebagai lautan. Wattakhadhu salihal a'mal fiha sufuna, dan telah menjadikan amal-amal yang soleh sebagai bahtera untuk melayari lautan. Jadi di sini maksud hadis ni, dunia ni bukan tak perlu. Untuk usaha dakwah ni perlukan dunia juga. Kan? Kita tak boleh nak nafikan dunia tu perlu. Tapi jangan sampai dunia ni masuk dalam hati kita. Itu. Dunia tu perlu. Gunakan dia untuk agama. Macam mana kapal ni, bahtera, dia melayar di atas lautan, dia perlukan laut, air untuk berlayar. Kalau tak ada air, dia tak boleh nak berlayar. Dan bahtera tu diibaratkan seperti amalan.
untuk menuju ke akhirat. Tapi pada masa yang sama, dunia tu tak boleh masuk kapal. Air tu tak boleh masuk dalam kapal. Kalau masuk, kapal tu karam. Tak boleh. Tapi air tu pun, kapal tu, bahtera tu memerlukan air. Tapi tak boleh masuk dalam. Bila masuk, dia akan karam. Jadi hadis ni sebagai satu peringatanlah kepada orang-orang yang berilmu, supaya, tapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita mendapati ada di kalangan ulama yang mengikut telunjuk pemimpin-pemimpin yang sesat, kan, mengikut telunjuk pemimpin-pemimpin yang sesat, apa yang kita perlu buat? Kita tetap perlu menghormati alim ulama tersebut atas dasar ilmu yang ada padanya. Kan, hak alim ulama ni untuk dihormati. Tetapi kita tidak perlu mengikut fatwa-fatwa yang bertentangan dengan hukum syariat. Maksudnya ada satu alim ulama ni dia ikut telunjuk pemimpin sehingga mengeluarkan fatwa yang sesat. Tetapi ramai lagi ulama-ulama yang lain tegur, ini tak betul ni, tak boleh ni. Ramai lagi yang tegur. Maka kita ikutlah yang lebih baik. Tapi dari segi penghormatan, kita tetap perlu menghormati alim ulama tersebut. Sebagai hak dia memiliki ilmu, kita hak dia adalah untuk dihormati. Jadi kerana tu kita tak boleh nak menghina, mencaci maki, mengaibkan, tak boleh. Sebab kalau kita buat macam tu, kita yang berdosa. Kan? Salah dia tu, dia dengan Allah, dia akan jawab depan Allah. Kalau dia bagi fatwa yang tidak tepat. Jadi hadis ni sebagai satu peringatan. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan seperti ini? Sebab Rasulullah SAW tahu akan wujud di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam golongan-golongan yang menggunakan agama untuk mendapatkan dunia, lalu meninggalkan mengikut golongan-golongan yang sesat. Na'udzubillah. Semoga Allah SWT memelihara. Kita baca lagi satu hadis. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Law anna ahlal ilmi sanul ilma wa wada'u inda ahlihi lasadu bihi ahla zamanihim walakinnahum badaluhu li ahli dunya liyanalu bih min dunyahum fahanu alaihim sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul man ja'alal humuma hamman wahidan hamma akhiratihi kafahullahu hamma dunyahu wa man tasha'abat bihil humumu fi ahwali dunya lam lillahu fi ayyi awdiyatiha halak." Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jika ahli ilmu memelihara ilmu dan meletakkannya pada sisi ahlinya. Jadi maksudnya di sini tuan-tuan, ilmu itu perlu diberi kepada ahli. Ilmu tu perlu diberi kepada ahli. Siapa yang menjadi ahli kepada ilmu? Iaitu orang yang cintakan akhirat, orang yang nak dekatkan diri kepada Allah, orang yang sayangkan akhirat. Orang inilah yang sepatutnya menjadi ahli ilmu. Kalaulah ilmu tu tidak diberi kepada ahli ni, dia seolah-olah kita bagi bunga pada kera. Bunga tu cantik, dapat kera, dia pergi hancur-hancurkan dia. Dia tidak tahu nak menghargai ilmu tersebut. Sebab itu dari zaman Nabi SAW, Rasulullah lebih banyak menimbulkan keinginan para sahabat untuk belajar. Nabi SAW banyak menimbulkan keinginan kepada para sahabat untuk belajar, dan apabila sahabat Nabi timbul keinginan untuk belajar, mereka akan bertanya kepada Nabi, barulah Nabi akan menyampaikan ilmu.
Satu orang datang ke masjid, tunaikan solat dengan tidak rukunnya, tidak ada tomak ninah. Dia datang pada Rasulullah, Rasulullah beritahu, solat semula, kamu belum solat lagi. Jadi kita lihat, Nabi tidak terus menegur dia. Tak terus kata kamu solat tak sah. Tak. Tapi Nabi kata, solat sekali lagi. Kamu belum solat. Sampai 3 kali, sahabat tu surrender lah. Tanya, ya Rasulullah, saya tak tahu cara nak solat, melainkan apa yang saya buat. Barulah Rasulullah ajar cara solat yang betul. Setiap rukun perlu ada tomak ninah, solat yang betul. Kalau tidak, dia solat dengan tak betul. Jadi ilmu pun perlu letak pada sisi ahli, barulah ilmu tu akan dihargai. Sebagai satu contoh, dan satu orang guru dengan anak murid, dia tunjukkan satu ekor ikan. Apa nama ikan tu saya tak tahulah, tapi ikan tu adalah ikan yang mahal. Lalu dia tanya, kalau saya bagi ikan ni kepada awak, awak pergi jual, agak-agak berapa ringgit awak boleh dapat daripada ikan ni? Anak murid dia pun pergi ambil ikan tu, pergi cari. Dia kata ada pakcik dekat pasar tu nak beli dengan harga RM10 sekilo. Dia nak makan, nak potong, nak bersiang, balik nak makan. Okey? Tak apa. Lepas tu Tok Guru tu kata pada anak murid tu, sekarang kamu bawa ikan ni pergi dekat sekian-sekian kedai dekat bandar, kedai jual ikan perhiasan. Dia pun bawa lah pergi. Kedai jual ikan perhiasan tu, tengok dia ikan tu, bagi tahu, oh, kalau nak jual dekat saya sanggup beli ikan ni dengan harga RM500. Saya sanggup beli dengan harga RM500. Yang tadi RM10 dia, yang ni RM500. Lepas tu anak murid beritahu, kedai ikan tu tawarkan dengan harga RM500, saya sanggup beli ikan ni. Tok Guru kata lagi kepada anak murid, sekarang ni kamu pergi jumpa sekian-sekian orang dekat sekian-sekian tempat. Kamu tanya dia ni satu orang peminat ikan, berapa harga ikan ni? Berapa harga ikan ni kalau kita nak jual? Dia nak ambil tak? Bila dia pergi, anak murid tu balik. Dia beritahu Tok Guru, orang tersebut menawarkan harga ikan ni dengan harga RM5,000. Kedai ikan RM500 ni RM5,000 terus. Orang ni sanggup beli dengan harga RM5,000 kalau Tuan Guru nak jual. Jadi Tok Guru dia kata, sebenarnya macam itulah ilmu. Jika ilmu tu disampaikan kepada orang ahlinya yang tahu nilai ilmu tu apa, nilai Al-Quran tu apa, maka mereka akan menghargai nilai Al-Quran, nilai ilmu agama itu apa, mereka akan menghargainya. Kalau kita beri ilmu ni kepada orang yang tahu nilai dia, tapi bila kita beri pada orang yang tak tahu nilai, dia tidak akan menghargai, tidak akan meletak tempatnya yang betul. Macam ikan tadi lah. Kalau kita pergi ke pasar, orang pergi nak makan ya. Jadi sekilo RM10 lah dia nak makan ya. Tapi kalau kita bawa dekat kedai ikan perhiasan, dia akan ambil dengan harga yang lebih mahal. RM500 je nak ambil. Tapi jika kita pergi kepada orang yang kenal spesies ikan ni, orang yang tahu, yang betul-betul ahli dalam ikan ni, dia letak tawaran RM5,000 untuk dapatkan ikan tu. Sebab apa? Sebab dia tahu ikan itu pernah memenangi peraduan ikan yang tercantik. Sebab dia pernah memenangi peraduan ikan yang tercantik, maka dia telah dapat anugerah dan orang tersebut tahu akan nilai ikan ni. Sebab apa? Sebab dia kenal ikan tu. Dia pun ada juga ikan yang sama, tapi dia dapat nombor 2. Bila ikan yang nombor 1 tu ditawar kepada dia, oh, dia letak RM5,000, aku sanggup ambil ikan ni.
Sebab dia tahu nilai dia. Kan begitulah juga. Orang tahu nilai, kalau orang tak tahu nilai, dia tak akan letak harga yang tinggi. Kalau orang tahu nilai, dia letak harga yang tinggi. Macam berapa tahun lepas kan, kalau orang dia kaki motor, kaki simpan motor RXZ yang rare punya, orang beli dengan harga 10,000, 20,000, 30,000 pun ada orang sanggup beli. Sebab mereka ni memang dah gila dengan motor tu, dia tahu nilai tu. Tapi kalau bagi dekat bekas ahli, awak je 5,000 pun saya tak mahu. Sebab tak tahu ahli, tak tahu nilai dia. Jadi dalam hadis ni, saya terjemahkan hadis ni semula. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, jika ahli ilmu memelihara ilmu dan meletakkan pada ahlinya, pasti mereka akan menguasai kekuasaan pada zamannya. Makna dia, ahli tu, ilmu tu diletakkan pada ahlinya dan mereka akan menjadi mulia. Kenapa? Ilmu tu diberi kepada ahli dia. Maka orang yang menyampaikan ilmu tu akan menjadi mulia. Akan tapi mereka telah menyerahkan ilmu kepada ahli dunia untuk memperolehi dunia, maka dengan ilmu maka mereka telah menjadi hina di sisi ahli dunia. Kenapa? Berikan ilmu kepada ahli dunia untuk dapatkan dunia. Aku telah mendengar Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa man ja'ala humuma hamman wahidan hamma akhiratihi, barang siapa yang menjadikan kesemua kerisauannya hanya satu kerisauan. Man ja'alal humum Muhammad, iaitu kerisauan atas kehidupan akhirat. Hamma akhiratahu, kerisauan atas kerisauan kehidupan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala kafahullah hamma dunyahu, maka Allah SWT akan mencukupkan dengan apa yang dia risau atas dunia ni. Dan barang siapa yang kerisauannya bercabang pada kerisauan dunia, maka Allah SWT tidak akan peduli di lembah mana dia akan mati. Ini yang kata ulama beritahu, siapa yang terlampau mengejar dunia seolah-olah dia kejar bayang-bayang sampai bila tak dapat pun. Tapi siapa yang mencari akhirat dan meninggalkan dunia kerana mencari akhirat, maka bayang-bayang ni, dunia ni akan ikut ni. Jadi mencari akhirat, Allah SWT kafahullah hamma dunyahu, kerisauan dunia ni Allah Ta'ala akan sempurnakan. Apa yang dirisau, yang penting kita meletakkan kerisauan akhirat. Bagaimana sebelum kita berjumpa Allah SWT, iman dan amalan kita sempurna. Begitulah juga iman dan amalan umat ini sempurna. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman an Ibni Umar radhiyallahu anhu min qawli man ja'alal humuma ila akhirih. Dalam riwayat yang lain menjelaskan daripada Ibnu Umar, barang siapa yang menjadikan kerisauannya sehingga akhir. Ahli ilmu tidak mendampingi ahli dunia untuk mendapatkan dunia mereka. Ahli ilmu tidak mendampingi ahli dunia untuk mendapatkan dunia mereka. Ini yang sepatutnya. Ulama sepatutnya tidak berhasad kepada sesama ulama, bahkan mereka sepatutnya membawa sifat tawaduk di antara mereka. Ilmu itu perlu diberikan kepada orang yang ahli. Orang yang ahli ini orang yang tahu nilai ilmu. Sesuatu yang ingin disampaikan perlu sesuai dengan tahap pendengar agar mereka boleh memahami, mengamalkan dan menyampaikan.
Bukan bermakna ilmu yang tinggi tidak boleh diceritakan, tetapi perlu didengar berulang-ulang kali sehingga orang faham. Sebab itu dalam satu syarahan yang mujahadah dia nak menerangkan sesuatu itu dengan mudah sesuai dengan tahap pendengar. Sebab itulah tuan-tuan, di dalam kuliah di masjid ni kita tidak boleh menyampaikan sesuatu yang terlampau tinggi sangat sampai orang pening tak faham. Bukan tak boleh nak sampaikan, tapi tak sesuai. Dia berbeza dengan di madrasah, di pondok, di tempat pusat-pusat pengajian ilmu. Memang akan dijelaskan ilmu tu secara detail. Kalau macam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sharaf tu akan dijelaskan secara detail. Kalau yang di masjid ni dia tak boleh detail. Sikit-sikit tak apalah, tapi dia tak boleh terlampau banyak. Sebab nanti orang pening, tak faham. Dia kuliah di masjid lebih sesuai kepada direct to the point, kan? Kita bawa kepada penyelesaian dan bawa kepada fikir akhirat, cinta kepada akhirat, cinta kepada amalan, supaya umat pada hari ini berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pada hari ini perlu meletakkan kebesaran ilmu di dalam hati umat Islam. Apabila tidak ada kebesaran ilmu di dalam hati umat Islam pada hari ini, maka kita akan lihat ramai di kalangan anak-anak muda kita yang masih lagi buta huruf Al-Quran. Ramai di kalangan anak-anak muda kita yang masih lagi tidak tahu solat. Ramai lagi sampai ada kalimah pun tak tahu, rukun Islam pun tak tahu, perkara yang basic tak tahu, rukun iman pun tak tahu, rukun Islam pun tak tahu. Kan kerana apa? Disebabkan tidak ada kebesaran ilmu, maka tidak mahu mengambil berat untuk menuntut ilmu. Sebab tu zaman sekarang ni ialah zaman perlu membawa umat mendekatkan umat kepada masjid, dan membawa umat untuk rapat dengan ahli ilmu supaya mereka dapat manfaat ilmu. Kan, mereka datang dalam keadaan mereka nak menuntut ilmu, nak mencari ilmu. Sebab tu kerisauan ini perlu ditimbulkan. Okay, kita baca lagi. Wa 'anil A'mash qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afatul ilmi an-nisyan wa ida'atuhu an tuhaddisa bihi ghaira ahli. Hadrat Imam A'mash meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, musibah bagi ilmu ialah lupa, dan mempersia-siakan ilmu ialah dengan menyampaikan kepada orang yang bukan ahli. A'mash ni siapa yang riwayatkan hadis ni? Dia adalah tabi'in. Kerana beliau telah melihat para sahabat di peringkat usia muda tanpa mendapat peluang meriwayatkan daripada sahabat disebabkan usianya terlampau muda pada ketika berjumpa dengan sahabat Nabi. Tapi oleh kerana Imam A'mash ni, kerana dia ulama yang besar, siqah dan dhabit dia yang kuat, Masya Allah, beliau ni dikira sebagai periwayat-periwayat yang siqah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana ilmu tu boleh dilupai? Salah satu, ilmu itu dilupai kerana perbuatan dosa. Salah satu ilmu itu dilupai kerana perbuatan dosa. Imam Syafi'i rahmatullah alaih mempunyai ingatan yang sangat kuat. Baca satu muka surat, ingat muka surat sebelah. Satu malam dia boleh hafal satu kitab. Siapa dia? Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Satu malam beliau telah pergi berziarahi kepada anak murid Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad Asy-Syaibani. Dia telah pinjam kitab mazhab Hanafi
Masa zaman tersebut, Imam Syafi'i masa dia belajar dia miskin. Nak beli buku pun tak ada. Kertas pun tak ada duit. Maka dia menggunakan kekuatan ingatan dan kekuatan hafalannya. Kalau kata dia cinta kepada ilmu, dia telah menggunakan kekuatan ingatan dan kekuatan hafalannya. Masya Allah. Kita telah bawa buku, kan? Sepatutnya dia nak bawa buku, dia nak tulis, tapi dia tak ada duit. Maka dia datang tangan kosong. Satu malam dia telah pinjam kitab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Dan malam tu dia tak tidur. Dia telah baca satu persatu muka surat sampai habis dan dia telah hafal. Satu malam. Mata dia macam mesin photostat lah kita kata. Satu malam habis satu kitab. Keesokan hari ni dia serahkan balik buku tu. Ada satu orang datang bertanya kepada Imam Muhammad Asy-Syaibani tentang satu masalah fatwa di dalam kitab. Imam Muhammad tak ingat. Dia kata saya kena rujuk dalam kitab saya balik. Maka Imam Syafi'i tolong jawabkan persoalan tersebut. Siap bagi tahu muka surat berapa, baris ke berapa kepada orang tersebut. Jawapan ikut mazhab Hanafi. Sampai tahap macam tu. Kekuatan ingatan Imamul Mazhab kita, Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Satu hari Imam Syafi'i menghadapi kesukaran untuk menghafal ilmu. Satu hari Imam Syafi'i ni susah nak hafal tak macam dululah kekuatan ingatannya. Maka Imam Syafi'i dia telah mengadu kepada guru dia. Syaqautu ila waqi'i su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Jadi Imam Syafi'i memberitahu kepada guru dia Imam Waqi', wahai guruku, hafalan aku lemah. Kenapa aku susah nak menghafal? Maka beliau telah menasihati aku untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Beliau memberitahu aku ilmu tu adalah nur dan cahaya, dan nur Allah, cahaya ilmu Allah tidak akan dikurniakan kepada pelaku maksiat. Cahaya ilmu Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Jadi di sini beliau menasihati aku akan meninggal. Jadi adakah orang baca Imam Syafi'i ni buat ahli maksiat? Jawabnya tidak. Jadi bila dinasihat seperti itu, Imam Syafi'i dia telah muhasabah balik diri dia. Rupa-rupanya dia ada terlihat, bukan sengaja, tak sengaja. Terlihat betis perempuan ajnabi. Itu je. Lepas tu dia tak tengok dah. Kalau dari segi hukum, ia dimaafkan kerana tak sengaja. Dia yang berdosa ni, apabila kita tengok tak sengaja, kita paling, lepas tu hati tu nak sangat tengok. Itu. Sebab itulah pandangan pertama milik kamu, pandangan kedua bukan milik kamu. Faham tak? Yang pertama tu maksudnya dimaafkan, yang kedua dosa. Yang kedua dosa, bukan milik kamu. Yang kedua bukan milik kamu. Dah tengok pertama, lepas tu nak tengok sekali lagi. Yang kedua tu bukan milik kamu. Jadi Imam Syafi'i sekali kalau ikutkan tak 3 dosa pun, tetapi kerana perkara tersebut Allah uji susah sikit nak hafal. Allah uji susah sikit nak hafal. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak dapat nikmat dalam ibadah ni, antara perkara ni kita kena jaga pandangan, jaga mata, jaga lidah. Maka insya-Allah Allah SWT akan berikan kemanisan di dalam ibadah. Jaga mata. Kalau tak jaga mata, ilmu susah nak masuk. Kan? Tak jaga mata susah nak masuk.
Allahu Akbar. Dan sebab itulah kita dalam hidup di dunia ni, kita kena banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala. Kan kadang-kadang kita tak tahu. Sebab itulah kita kena amalkan doa, Allahumma gfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampunlah dosaku yang aku tak tahu. Kan? Minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunlah dosaku yang aku sedar, yang aku tak sedar, yang aku tahu, yang aku tak tahu. Sedar tak sedar, tahu tak tahu, semua kita wajib untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kita baca satu hadis lagi. Wa an Sufyana rahimallahu taala anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala li Ka'b man arbabul ilm qala alladhina ya'maluna bima ya'lamun qala fama akhrajal ilma min qulubil ulama qala at-tama'. Hadrat Sufyan meriwayatkan bahawa Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada Hadrat Ka'ab, siapakah ahli ilmu? Hadrat Ka'ab rahmatullahi alaih radhiyallahu anhu berkata, orang yang amal apa yang dia tahu, inilah ahli ilmu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata lagi, apakah perkara yang menyebabkan ilmu terkeluar daripada hati ulama? Maka Hadrat Ka'ab rahmatullahi alaih berkata, sifat tamak. Sifat tamak. Tamak menyebabkan ilmu keluar. Allahu Akbar. Kita baca sedikit kisah. Hadrat Sufyan Tsauri ialah seorang imam mujtahid dalam bidang fiqh dan hadis. Walaupun Sufyan Tsauri ni dia masyhur dengan sebagai ulama sufi, ulama tasawuf, tapi sebenarnya dia adalah imam mujtahid dalam fiqh dan hadis. Bahkan dia salah seorang daripada imam mazhab pada zaman dia. Pada zaman dulu, mazhab ni ada banyak, berpuluh-puluh mazhab, bukan 4 mazhab. Tetapi Allah SWT kekalkan 4 mazhab ni sampai akhir zaman. Yang mazhab-mazhab lain tu ada ke tak ada? Bukan tak ada. Mereka telah beralih kepada salah satu daripada 4 mazhab. Kan? Disebabkan kurangnya perawi-perawi dalam mazhab tersebut. Manusia bersepakat mengatakan beliau seorang yang tinggi agamanya, waraknya, kezuhudannya dan siqahnya beliau. Imam Malik meriwayatkan hadis daripada beliau, iaitu Hadrat Sufyan Tsauri. Ka'ab bin Ahbar, satu orang tabi'in yang merupakan satu orang ulama Yahudi yang memeluk Islam setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan satu orang alim dalam kitab Taurat. Jadi satu hari Sayyidina Umar tanya kepada Ka'ab bin Ahbar. Tanya, apakah yang telah termaktub dalam kitab Taurat berkenaan dengan orang berilmu? Jadi Sayyidina Umar pun tanya kepada beliau. Sebab para sahabat mereka telah memahami Al-Quran dan hadis. Tapi Sayyidina Umar saja tanya kepada Ka'ab bin Ahbar untuk apa? Untuk dia tahu apakah pandangan kitab Taurat di dalam orang berilmu. Dia merupakan satu orang ahli kitab. Jadi tariqah para sahabat dalam menghasilkan ilman, seperti mana kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ta'allamnal iman summa ta'allamnal Quran. Kami belajar iman, kemudian barulah kami belajar Al-Quran. Maksudnya, belajar iman dulu, barulah belajar Quran. Belajar iman maksudnya belajar meyakini Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini kehidupan akhirat, meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meyakini Al-Quran itu benar, sabdaan Nabi itu benar, meyakini akhirat itu benar, meyakini azab kubur, sehingga menimbulkan ketakutan kepada Allah. Lepas dah ada sifat takwa dan takut kepada Allah, barulah belajar Al-Quran. Barulah belajar Al-Quran. Jadi masalah dia sekarang ni, ramai orang dia belajar Quran tapi tidak belajar iman. Iman lemah. Belajar Quran tapi iman lemah. Ini masalah. Maka akan lahirlah orang-orang yang mana ada ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Na'udzubillah.
Jadi semoga Allah SWT semoga Allah SWT memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk kita amal dan sampaikan apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kurang daripada kelemahan saya. Tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.